Pada kali ini kita akan bincangkan praktiskan diri 8.2b, yaitu soalan pertama. Hitungkan julat dan julat antara kuartil bagi set data 2, 16, 19, 20, 20, 24, 26, 27, 27, 29. Tentukan set data kita, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set di atas. Jadi beri justifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, julat adalah sama dengan nilai cerapan terbesar dan nilai cerapan terkecil. Jadi di sini kita tengok nilai cerapan dia yang terbesar. Ini adalah yang terbesar dan 2 adalah nilai yang terkecil. Jadi maksudnya di sini julatnya 29 tolak dengan 2, jadi julatnya adalah 27. Kemudian julat antara kuartil. Yang kedua, julat antara kuartil. Jadi julat antara kuartil kita kena kira. Jadi maksudnya kita tengok 2, 16, 16, 19, 20, 20, 24, 26, 27, 28, 27, 29. Kalau kita kira, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Maksudnya kalau kita buat 11 bahagi 2, kita akan dapat 5. Maksudnya yang kelima. Jadi 5 poin. 5 poin something. Kemudian kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah median. Dia di tengah. Kemudian kuartil yang pertama kita ambil daripada sini hingga ke tengah ini adalah tengahnya. So ini adalah kuartil pertama. Kemudian ini adalah kuartil ke-3. Maka nilai ini adalah 16. Nilai yang ketiga ini adalah 27. Maka 27 tolak dengan 16 dapat 11. Jadi julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang paling sesuai digunakan untuk mengukur data kerana wujudnya dua perincian data perincian, iaitu 2. Seterusnya kita lihat soalan 2. Dalam soalan 2, Encik Rakais ingin memilih seorang daripada 2 orang murid untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis perniagaan peringkat kebangsaan. Encik Rakais telah memberikan 5 ujian kepada 2 orang murid. Berikut merupakan keputusan ujian berkenaan. Jadi ini adalah keputusan ujian yang diperolehi. Kemudian tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan oleh Encik Rakais membuat pilihan. Terangkan bagaimana Encik Rakais boleh membuat pilihan berdasarkan sukatan serakan yang dihitung. Jadi dalam kes ini kita kena cari min. Min maksudnya adalah purata markah.
Jadi purata markah ini yang kita perlu bandingkan. Okey, kemudian kita lihat sisihan piawai. Sisihan piawai adalah berapa beza ketepatan dia, okey, setiap nilai yang diperolehi. Okay, berapa sisihan nilai yang diperolehi. Okey, itu yang kita bandingkan untuk mengukur mana pelajar yang lebih layak dipilih. Jadi yang pertama, dalam pemurid A kita cari min dia adalah min. Maksudnya di sini semua markah ni 1, 2, 3, 4, 5 markah ditambah kemudian bahagi dengan 5. So ini dapat min. Jadi sisihan piawainya kita menggunakan formula sisihan piawai, iaitu simbol ini kemudian buat topinya. Ini adalah sisihan piawai. Sisihan piawai punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2. Maksudnya setiap nombor nilai yang ada di sini kita jumlahkan. Kuasa 2 kan dulu, lepas tu jumlahkan, lepas tu bahagi dengan N. N adalah bilangan. Dan bahagi tolak dengan kuasa 2 nilai purata tadi. So ini yang kita dapat di sini. Maksudnya 32 kuasa 2, 62 kuasa 2, 75 kuasa 2, 82 kuasa 2, 90 kuasa 2. Dan kita bahagi dengan 5, maka kita dapat. Kemudian tolak dengan 68 kuasa 2. Lepas tu hasilnya kita puncakkan, kita akan dapat 20.37. Manakala untuk murid B, murid B nilai puratanya kita tambah ni, ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5, bahagi, dan kita dapat nilai min. Kemudian untuk mencari sisihan piawai, masukkan saja dalam formula. Simbol ini adalah simbol jumlah. Maksudnya kita jumlahkan, kita kuasa 2 kan dulu, lepas tu kita tambah, lepas tu bahagi dengan bilangannya 5. So kita tolak dengan purata kuasa 2. Jadi kita akan dapat 9.98. Di 9.98. Kalau kita tengok pilihan di sini, murid B akan dipilih untuk menyertai pertandingan kuis peringkat kebangsaan. Ini kerana sisihan markah B adalah lebih rendah berbanding dengan A. Maksudnya di sini sisihan piawai itu adalah berapakah beza markah yang diperoleh itu dibandingkan dengan nilai purata. Maksudnya dia tidak jauh daripada nilai purata. So maka B adalah lebih bagus markah yang diperolehi berbanding dengan A. Ni kemudian soalan 3. Soalan 3 diberi jadual pekerja 1 hingga pekerja 7. Ini adalah gaji yang diperolehi oleh pekerja. Soalan A, hitung julat. Hitung julat yang pertama, kemudian julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi gaji. Kita tengok A dulu, julat dia. Gaji terbesar 3,000 tolak dengan gaji terkecil 900, jadi julatnya 2,100. Kemudian julat antara kuartil. Kita tengok, kita kira 1, 2, 3,
Okey, ini adalah median. Okey, ini adalah medium. Kemudian kita tengok kuartil. Maksudnya kuartil yang pertama. Okey, ini adalah 1. Jadi ini tengok di tengah-tengahnya mana. So ini adalah kuartil yang pertama. Dan ini adalah kuartil yang ketiga. Jadi kuartil yang ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. So 1230 tolak 920, kita dapat 310. Okey, seterusnya mencari sisihan piawai. Okey, mencari sisihan piawai. Okey, yang ini dia buat asing-asing. Okey, formulanya tadi adalah sisihan piawai punca kuasa jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak nilai min kuasa 2. So ini adalah formula. Jadi dalam tajar ini dia asingkan. Okey, kita asingkan nilainya. Kita kira satu-satu untuk memudahkan anda mengira. Maka dia kira 900 kuasa 2 ni di kuasa 2, 950 kuasa 2, 1000 kuasa 2, 1100 kuasa 2, 1230 kuasa 2 dan 3000 kuasa 2. Okey, kuasa 2 selesaikan, lepas tu bahagi dengan 7. So ini yang kita akan dapat nilai. Okey. Kemudian nilai min. Okey, nilai min. Untuk mencari min, kita tambah semua nilai, kemudian bahagi 7. Okey, itu adalah min. Okey, tambah semua nilai bagi 7. Kemudian kita kuasa 2. Okey, kita akan dapat 169,00,00. Jadi untuk sisihan piawai kita tolak je, kemudian punca kuasa 2. Okey. Kemudian soalan B. Julat antara kuartil adalah menunjukkan satu sukatan serakan yang sesuai untuk untuk menunjukkan taburan data. Okey, taburan data. Okey, B nyatakan. Tengok B ni. Nyatakan sukatan serakan yang paling sesuai digunakan untuk memberi suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan gaji. Okey, jadi julat dan antara kuartil adalah menunjukkan satu sukatan serakan yang sesuai untuk menunjukkan taburan data. Okey, julat antara kuartil. Okey, so hari ini kita belajar tiga latihan yang mana kita perlu tahu. Yang pertama adalah julat, macam mana mencari julat. Kemudian yang kedua, kita tahu macam mana mencari julat antara kuartil. Dan yang keempat, kita perlu tahu macam mana mencari min. Dan seterusnya mencari sisihan piawai. Okey, itu saja pada kali ini. Terima kasih.